Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan para hadirin sekalian. Baiklah, dapat kita bertemu dalam gelanggang forum hari ini yang bertajuk Isu My Airline, Notis Penggantungan Operasi Mengejut. Dan bersama saya, Yasmin Suraya selaku pemudasyara forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memulakan perbincangan, marilah kita berkenalan dengan ahli panel kita. Panel pertama, Saudari Syamimi. Panel kedua, Saudari Jarida. Panel ketiga, Saudari Syakira. Panel keempat, Saudari Alia. Dan panel terakhir, Saudari Azmina. Tanpa membuang masa, mari kita merungkai mengenai isu ini dengan lebih terperinci. Izinkan saya mengajukan soalan kepada panel pertama, Saudari Syamimi. Bolehkah saudari memberikan sedikit pencerahan mengenai isu ini? Terima kasih kepada saudari pemudasyara atas soalan yang diajukan. Isu My Airlines Notis Penggantungan Operasi Mengejut merupakan satu isu besar yang telah ditanggung oleh sebuah korporat perusahaan yang berdikari. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan apakah itu makna korporat. Istilah korporat adalah bermula daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu dengan izin corporate yang merujuk kepada perkara yang berkait dengan syarikat atau perbadanan tertentu atau umum. Terdapat pelbagai korporat yang telah dibina di Malaysia seperti syarikat-syarikat lembaga tabung haji, perbadanan pengangkutan awam dan termasuklah syarikat My Airlines yang ingin kami bicarakan. Kemudian syarikat korporat telah memberi banyak manfaat bagi mengekalkan perniagaan beroperasi dan berkembang mengikut objektif, industri dan strategi perusahaan syarikat tersebut. Oleh itu, bagi menyentuh isu My Airlines ini, mari kita melihat apakah perkembangan asal syarikat korporat My Airlines ini dibangunkan. My Airlines dikenali sebagai sebuah syarikat penerbangan kos rendah Malaysia yang telah ditubuhkan pada 2 tahun yang lalu iaitu 11 Januari 2021. Asal-usul syarikat ini bermula daripada perbincangan antara dua orang usahawan yang terkenal iaitu Rainer Teo Keng Hock, seorang veteran industri penerbangan dan seorang usahawan yang terkenal di Malaysia iaitu Datuk Koh Wan Hua pada akhir 2020. Perbincangan ini adalah untuk membuka peluang yang cerah kepada pemulihan penerbangan ataupun pemulihan perjalanan selepas dunia dialami oleh pandemik dengan membina sebuah syarikat penerbangan baharu. Penerbangan My Airlines telah menawarkan kadar sewaan pesawat yang berpatutan, tempahan slot yang lebih banyak dan pelibatan profesional penerbangan yang terlatih. Pada tahun 2022, syarikat penerbangan My Airlines telah menerima pesawat pertama, kedua dan ketiga bagi memastikan sijil pengendali udara akan diberikan oleh Penguasa Penerbangan Awam Malaysia serta lesen perkhidmatan udara oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia iaitu MAFCOM untuk beroperasi dalam perkhidmatan penumpang dan juga kargo. Pada mulanya, syarikat penerbangan ini hanya dianggap sebagai pembawa kos ultra rendah pertama negara. Namun pada 5 Oktober 2022, CEO syarikat penerbangan tersebut iaitu Rainer Teo telah menerangkan bahawa syarikat penerbangan My Airlines ini akan beroperasi sebagai penerbangan yang membawa kos yang rendah kepada penumpang-penumpang My Airline. Maka tempahan My Airline berjaya dilancarkan pada 25 November 2022 dan penerbangan pertama telah berjaya dilepaskan pada 1 Disember 2022. Walau bagaimanapun, pada 12 Oktober 2023, rakyat Malaysia telah dikejutkan oleh syarikat penerbangan My Airline ini dengan pengumuman pergantungan operasi mereka bermula pada hari tersebut. Notis singkat yang diumumkan ini sangat dikesali oleh semua pihak, termasuklah Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Sarawak, Abang Zulkifli Abang Engkeh dengan mengatakan penutupan My Airline secara mengejut ini telah menyukarkan ramai pengguna. Penumpang yang telah membeli tiket terpaksa berbelanja dan mengatur semula jadual bagi meneruskan perjalanan ke destinasi tertentu. Oleh itu,
Topik mengenai isu ini akan dilanjutkan oleh panel-panel yang lain bagi memberi pencerahan yang lebih mendalam. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Syamimi atas pencerahan yang sangat padat sebentar tadi. Sebenarnya saya amat tertarik dengan isu mengejut yang dikeluarkan oleh My Airline ini. Jadi saya beralih pula kepada panel kedua, Saudari Jadidah. Bolehkah saudari menerangkan lebih lanjut tentang apakah sebenarnya yang berlaku? Silakan saudari. Terima kasih pengurusacara atas soalan yang cukup menarik dan saya amat berbesar hati untuk berkongsi pendapat dan juga apa yang sebenarnya berlaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, berdasarkan pernyataan terakhir daripada panel pertama kita sebentar tadi mengenai isu terkini yang membabitkan penerbangan tambang murah My Airline. Notis penangguhan operasi secara mengejut tersebut berlaku pada 12 Oktober 2023 yang lalu, yang mana menyebabkan ramai pelanggan terkandas di lapangan terbang. Jadi, saya akan menghuraikan dan memberikan pencerahan mengapa isu ini boleh terjadi. Pertama sekali, isu atau kes notis mengejut daripada My Airline ini sebenarnya berpunca daripada dasar kewangan yang bermasalah. Baiklah, bercakap mengenai kewangan. Kewangan merupakan dasar yang akan mengukuhkan sesebuah struktur syarikat korporat di mana menurut AIA 2022, kewangan yang kukuh juga menjadi penyumbang utama sebagai perisai sekiranya terjadi perkara tidak dijangka. Jadi sebenarnya jika kita tidak membaca lebih mendalam sekalipun mengenai isu My Airline ini, kita sudah dapat mendapat gambaran bahawa syarikat ini sedang mengalami masalah kewangan. Namun sebenarnya apa yang lebih mengejutkan saya sendiri adalah apabila setelah isu notis mengejut tersebut, naik pula isu berkaitan dengan pengubahan wang haram yang membabitkan pengasas bersama dan juga pemegang saham majoriti My Airline Sendirian Berhad iaitu Goh Wan Hua bersama dua ahli keluarganya, di mana mereka ditahan pada 18 Oktober yang lalu dan disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dan isu ini semakin berlarutan sehingga hari ini apabila terdapat 5 lagi individu yang ditahan reman bagi membantu siasatan kes ini. Dan kita masih menunggu keputusan daripada hasil siasatan tentang apakah konflik dalaman yang dilalui oleh syarikat penerbangan ini. Jadi, sebenarnya kita dapat lihat bagaimana organisasi dalam syarikat korporat itu sendiri menjadikan asbab kepada runtuhnya satu umpayar yang mula kukuh. Integriti dalam syarikat korporat amat penting diutamakan oleh setiap susun lapis kaki tangan yang bekerja. Berikutan dengan isu ini, menurut Berita Harian 2023, MEFCOM iaitu Suruhanjaya Penerbangan Malaysia menggantung lesen syarikat penerbangan tambang rendah bermasalah My Airline berkuat kuasa serta-merta mengikut Seksyen 43-1 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 Akta 771. Jadi, pengawal selia industri penerbangan turut memutuskan untuk menggantung serta-merta lesen berkenaan selepas menganggap jawapan My Airline terhadap surat tunjuk sebab yang dikeluarkan bulan lalu sebagai tidak memuaskan. Jadi melalui perkara ini, tindakan mereka amat tidak wajar dilakukan, lebih-lebih lagi terdapat begitu banyak sekali konflik dalaman bagi syarikat korporat ini. Namun, secara peribadi, saya melihat bahawa tindakan notis penggantungan operasi yang mengejut ini berlaku juga disebabkan pihak serta kaki tangan My Airline masih mencuba untuk menangani isu kewangan yang dialami dengan meneruskan proses. Mungkin sekiranya operasi dijalankan seperti biasa, segala masalah kewangan mampu diselesaikan secara berperingkat. Namun, lagi sekali, saya menegaskan bahawa tindakan ini tidak memberi kesan positif sama sekali sekiranya tiada tindakan yang proaktif dilakukan oleh pihak syarikat
My Airlines sendiri. Sebelum saya menutup bicara saya ingin berkongsi salah satu usaha kerajaan Malaysia dalam menangani jenayah rasuah adalah melalui Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan adanya Ikrar Integriti Korporat iaitu Corporate Integrity Pledge CIP yang telah diperkenalkan pada tahun 2010 di mana ikrar ini merupakan tekad kerajaan untuk memerangi jenayah rasuah bukan sahaja dari kalangan sektor awam tetapi juga sektor swasta. Selain itu, CIP ini juga sebenarnya bertujuan menginstitusikan struktur tadbir urus korporat serta menerap nilai-nilai etika dan bebas rasuah ke dalam budaya perniagaan negara. Program CIP ini boleh disesuaikan dengan pelbagai kategori dan saiz syarikat atau organisasi yang berdaftar dan diperbadankan serta menjalankan perniagaan di Malaysia. Baiklah, saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali ke saudari pemudacara. Terima kasih Saudari Jalida atas pendapat yang begitu informatif. Tidak dapat dinafikan bahawa isu kewangan dalam sesebuah syarikat ini perlu dititikberatkan supaya tidak mengganggu operasi syarikat untuk terus berlangsung. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mendengar pandangan daripada panel seterusnya. Panel ketiga kita, Saudari Shakira, yang akan mengupas berkaitan kesan yang berlaku daripada isu My Airline. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Yasmin selaku pemudacara forum pada hari ini kerana menanyakan soalan intelek. Para panel dan hadirin yang dirahmati, setiap tindakan yang dilakukan sudah tentu akan membawa kepada impak yang tersendiri, tidak kira sama ada bersifat negatif maupun positif. Hal ini juga berlaku terhadap tindakan yang dilakukan oleh syarikat My Airlines. Malahan, tindakan ini mempunyai impak yang bersifat komprehensif kerana melibatkan pelbagai pihak. Saya boleh mengatakan bahawa impak daripada isu ini terbahagi kepada dua, impak dalaman dan impak luaran. Impak kepada pekerja dan imej syarikat merupakan antara impak dalaman, manakala impak kepada pelanggan setia dan imej negara Malaysia pula dikategorikan sebagai impak luaran. Pada pandangan saya, pihak pertama yang menerima impak daripada tindakan ini adalah para pekerja My Airlines. Sememangnya My Airlines ini tidak mengeluarkan sebarang notis secara rasmi berkaitan pembuangan pekerja-pekerja mereka, namun semua pekerja telah pun diminta untuk bekerja daripada rumah tanpa menerima sebarang gaji. Adakah ini merupakan tindakan yang wajar dilakukan oleh syarikat ini? Saya yakin kalian juga berpendapat bahawa tindakan ini tidak wajar kerana sangat tidak bertanggungjawab serta membiarkan pekerja keliru dengan status sebenar mereka. Keadaan menjadi lebih parah apabila isu ini sudah berlaku semenjak 2 bulan yang lalu iaitu pada bulan September. Menurut kenyataan Sinar Harian 2023, Setiausaha Agong Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia iaitu Kamarul Baharin Mansor mengatakan bahawa tindakan itu menyebabkan lebih 900 pekerja ibarat digantung tidak bertali apabila diarahkan bekerja daripada rumah, tetapi pada masa yang sama pihak syarikat gagal membayar gaji. Sudah tentu para pekerja tidak akan menerima arahan tersebut dengan hati yang terbuka dengan tindakan yang tidak adil daripada syarikat ini. Lantaran itu, tindakan My Airlines ini juga memberi impak luaran terutamanya kepada pelanggan setia. Pelanggan setia merujuk kepada penumpang domestik yang telah membeli tiket penerbangan untuk ke destinasi domestik serta pelanggan setia yang menggunakan khidmat My Airlines secara konsisten. Pada hari kejadian, semua penumpang sebenarnya berada dalam keadaan keliru kerana tiada sebarang penerbangan serta tiada pekerja di lapangan terbang tersebut. Jelas menunjukkan tindakan yang dilakukan ini adalah sangat tidak relevan serta melanggar norma. Malah, semua pelanggan perlu mencari inisiatif sendiri untuk menangani masalah ini. Menurut kenyataan daripada Menteri Pengangkutan Malaysia pada tahun 2023,
Pergantungan operasi My Airlines telah menjejaskan seramai 125,000 penumpang yang membeli tiket penerbangan yang bernilai 20 juta secara keseluruhan. Syarikat penerbangan ini bukan sahaja kehilangan pelanggan setia, malah perlu membayar semula bayaran balik kepada semua penumpang yang gagal mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat penerbangan ini. Para panel dan hadirin sekalian, impak yang diterima oleh para pelanggan setia bukan sahaja melibatkan penumpang yang berada di dalam negara, malah melibatkan penumpang daripada luar negara yang berhasrat untuk melancong ke negara Malaysia. Seperti yang diketahui, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang terkenal sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Sudah tentu ramai pelanggan daripada luar negara yang ingin menjadikan penerbangan My Airlines ini sebagai pilihan utama selaras dengan harga tambang yang lebih murah jika dibandingkan dengan syarikat penerbangan lain. Secara tidak langsung, tindakan notis pergantungan operasi mengejut My Airlines telah pun menjejaskan imej negara Malaysia kerana tiada perancangan yang jelas dalam sesebuah organisasi syarikat penerbangan tempatan ini. Tidak ketinggalan juga, saya berpendapat bahawa tindakan My Airlines ini juga telah memberi impak kepada imej syarikat itu sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh panel pertama, Saudari Syamimi, penerbangan My Airlines menawarkan kadar sewaan pesawat yang berpatutan serta tempahan slot yang lebih banyak. Malahan, majoriti pelanggan juga memberi maklum balas yang cemerlang terhadap perkhidmatan penerbangan ini. Oleh hal yang demikian, penerbangan My Airlines sering menjadi pilihan utama kepada penumpang kerana harganya yang berpatutan. Namun, kemerosotan imej baik syarikat ini turut terjejas sekaligus sukar untuk mendapatkan semula kepercayaan daripada para pelanggan. Menurut kenyataan daripada ahli lembaga pengarah My Airlines 2023, pemegang saham serta semua kaki tangan My Airlines akan bekerja tanpa jemu untuk menyambung semula operasi secepat mungkin. Berikutan menunjukkan bahawa syarikat My Airlines akan beroperasi semula, tetapi tidak mudah sebenarnya untuk memperbaiki imej baik syarikat yang terjejas. Sudah tentu, majoriti pelanggan sudah ragu untuk mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat penerbangan ini. Perlu ditekankan juga di sini bahawa imej sesebuah syarikat merupakan satu perkara yang sangat signifikan kerana mampu melambangkan reputasi, kepatuhan peraturan, kejayaan pemasaran serta yang paling penting adalah kepercayaan dan kesetiaan daripada pelanggan. Walau bagaimanapun, Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pergembaraan Malaysia berkata My Airlines perlu memaklumkan mengenai inisiatif yang bakal diambil dengan segera. Sekian pandangan daripada saya berkaitan kesan notis pergantungan operasi mengejut My Airlines ini. Saya serahkan semula perbincangan forum ini kepada pemudacara Saudari Yasmin. Terima kasih Saudari Syakira atas penjelasan yang terperinci dan menarik sekali mengenai impak terhadap isu ini. Nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita telah berkongsi pendapat mereka mengenai isu ini. Dan saya percaya bukan saya sahaja, malah sidang hadirin juga ingin mendengar pendapat daripada ahli panel keempat mengenai cadangan-cadangan yang sepatutnya My Airline lakukan sebelum mengeluarkan notis pengantungan operasi tersebut. Silakan Saudari. Terima kasih pemudacara Saudari Yasmin. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi menjemput saya bagi berkongsi pandangan berkaitan dengan isu My Airline pada hari ini. Berbalik kepada soalan Saudari pemudacara, tindakan My Airline sendirian berhad mengeluarkan notis pergantungan sementara operasi secara mengejut sebagai tidak profesional dan tidak bertanggungjawab pada 12 Oktober lepas. Menurut Menteri Pengangkutan Antoni Lotsifu menyatakan bahawa syarikat My Airline seharusnya menjelaskan sebarang isu yang dihadapi oleh mereka kepada Kementerian Pengangkutan menerusi Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEFCOM). Suruhanjaya Penerbangan Malaysia
merupakan satu entiti bebas yang bertanggungjawab untuk mengawal sedia perkara ekonomi dan komersial yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Suruhanjaya ini bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan pengguna penerbangan dan memastikan penerbangan di Malaysia beroperasi dengan berkesan dan mematuhi undang-undang dan peraturan. Sangat menjadi tanya-tanya kepada masyarakat kenapa syarikat ini tidak melaporkan sebarang isu yang dihadapi oleh mereka kepada pihak Suruhanjaya Penerbangan Malaysia atau juga dikenali sebagai MAVCOM. Hal ini demikian kerana perkara buruk seperti pergantungan operasi secara tiba-tiba ini boleh dielakkan daripada berlaku. Menurut Menteri Pengangkutan ini juga, beliau tidak menerima apa-apa maklumat daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Namun, tambah beliau lagi, mereka akan melihat masalah syarikat ini iaitu dari segi kemudahan, pelesinan dan sokongan kawal selia serta akan berusaha untuk memudahkan dan memberi ruang kepada mereka. Saudari pemudacara, ahli-ahli panel dan sidang hadirin. Pada pendapat saya, sebelum syarikat My Airline mengeluarkan notis pergantungan operasi, syarikat My Airline sepatutnya melakukan beberapa langkah untuk memastikan proses ini dilakukan dengan profesional dan mengikut prosedur yang betul. Apabila syarikat penerbangan ini berkomunikasi dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dan Kementerian Pengangkutan, syarikat My Airline boleh mengemukakan sebarang isu dan masalah yang mereka hadapi, termasuk sebab-sebab di sebalik pergantungan operasi mereka dan mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Ini juga memberi peluang kepada pihak berkuasa untuk membantu dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam sektor penerbangan. Oleh itu, penglibatan Kementerian Pengangkutan dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dalam penyelesaian isu-isu syarikat penerbangan adalah penting untuk memastikan keselamatan dan kestabilan dalam sektor penerbangan Malaysia serta untuk melindungi kepentingan pelanggan dan pihak berkepentingan lain. Selain itu, pihak My Airline seharusnya menyediakan penjelasan yang awal dan jelas. Hal ini demikian kerana syarikat penerbangan My Airline sepatutnya memberikan penjelasan yang terperinci sebelum memberikan notis mengenai faktor-faktor di sebalik penggantungan operasi syarikat mereka. Penjelasan ini harus disampaikan kepada pelanggan, pihak berkepentingan dan media. Hal ini termasuk mengenai isu kewangan, teknikal atau undang-undang yang menyebabkan penggantungan operasi tersebut. Seterusnya, pihak syarikat tersebut juga seharusnya memberikan notis awal kepada pelanggan dan bukan sekadar memberi notis pergantungan secara tiba-tiba dan mengejut. Syarikat My Airline perlu memberi notis awal kepada pelanggan, terutamanya pelanggan yang telah membuat tempahan atau mempunyai tiket penerbangan yang terjejas. Notis seharusnya dikeluarkan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pergantungan tersebut. Bukan itu sahaja, mereka perlu memberi tumpuan kepada pergantian perjalanan atau pampasan yang sewajarnya kepada pelanggan dan bukannya masih menawarkan tiket penerbangan tambang murah kepada pelanggan. Di samping itu, syarikat My Airline seharusnya merancang penyelesaian untuk membantu pelanggan dan pekerja yang terkesan dengan pergantungan operasi tersebut. Sebagai contoh, syarikat My Airline mengatur penerbangan alternatif melalui syarikat penerbangan lain seperti AirAsia, Malaysia Airlines, Firefly dan sebagainya atau memberikan pulangan wang kembali kepada pelanggan. Tidak dilupakan pekerja syarikat penerbangan My Airline yang juga terkena tempias tip pergantungan operasi ini. Mereka seharusnya berkomunikasi terdahulu dengan kesemua pekerja dan menjelaskan impak pergantungan tersebut ke atas pekerjaan mereka. Pihak My Airline juga seharusnya menjaga hak pekerja seperti memberi papasan gaji 3 bulan sebelum tarikh pergantungan operasi tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan mengambil langkah-langkah ini sebelum mengeluarkan notis pergantungan operasi adalah penting untuk memastikan bahawa pergantungan operasi syarikat My Airline dilakukan dengan profesional serta menjaga kebajikan pelanggan, pekerja dan pihak berkepentingan yang terlibat. Baiklah, setakat ini sahaja sidang hadirin mengenai pendapat saya berkaitan dengan isu My Airline. Saya serahkan kembali for ini kepada pemudacara Saudari Yasmin. Terima kasih. Cukup menarik sekali pandangan daripada Saudari Alia. Seterusnya, kita akan beralih kepada panel terakhir kita, Saudari Azmina. Mungkin saudari mempunyai sebarang pendapat lain atau ingin menambah ulasan daripada Saudari Alia berkaitan usaha yang sepatutnya dilakukan untuk mengatasi isu ini. Dipersilakan, saudari. Terima kasih Saudari Pemudacara atas soalan yang dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali, forum yang kita bincangkan pada kali ini sebenarnya sangat menarik untuk terus dibahaskan. Dan pada pendapat saya, ketika sebuah syarikat penerbangan ditutup, kesannya boleh mempengaruhi pelbagai pihak termasuk pelanggan, pekerja dan juga ekonomi tempatan. Bagaimanapun, terdapat beberapa langkah atau cara yang boleh kita ambil untuk mengatasi kesan penutupan syarikat penerbangan ini.
Dan pertama sekali, fokus utama seharusnya diberikan buat para penumpang yang telah terjejas akibat pergantungan operasi syarikat penerbangan My Airlines secara mengejut ini. Hal ini demikian kerana seperti tajuk forum kita pada hari ini, iaitu My Airline, notis pengantungan operasi mengejut yang sedang kita bincangkan ini masih berlautan sehingga ke hari ini. Fokus kita yang seterusnya selepas menyelesaikan isu pihak pelanggan, barulah para pekerja syarikat tersebut. Namun, di sini ingin saya tegaskan bahawa kedua-dua pihak yang sedang kita bicarakan dan fokuskan ini adalah juga mangsa akibat daripada sifat tidak bertanggungjawab syarikat tersebut, kerana mereka sama-sama terkesan akibat dari tindakan para pemegang saham syarikat ini yang bertindak secara tergesa-gesa untuk menamatkan operasi syarikat penerbangan ini. Dan buat para penumpang terjejas, antara cara ataupun idea yang boleh mereka lakukan ialah mencari alternatif penerbangan yang lain. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pada pendapat saya, tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang penting dan perlu diambil oleh setiap pelanggan yang terjejas apabila syarikat penerbangan seperti My Airline terutamanya yang telah menutup perkhidmatan mereka. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yang perlu diambil kira. Antaranya ialah mengenal pasti pilihan penerbangan lain yang menawarkan laluan penerbangan yang hampir serupa ataupun hampir sama dengan yang ditawarkan oleh syarikat My Airline. Contohnya, sekiranya pada asalnya mereka terbang daripada Kuala Lumpur ke Sandakan dan mereka boleh menggunakan syarikat My Airline, mereka boleh mencari syarikat seperti Malaysia Airline ataupun Air Asia untuk terbang ke Sandakan juga. Seterusnya, mereka juga boleh membandingkan harga tiket yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan lain yang mempunyai tawaran harga yang sesuai dan berpatutan pada ketika itu. Dan yang seterusnya ialah jadual penerbangan yang sesuai dengan jadual penerbangan asal terutamanya bagi penerbangan yang mempunyai sambungan penerbangan ke destinasi lain. Dan akhir sekali, pastikan anda tidak lupa untuk menghubungi Jabatan Sokongan Syarikat Penerbangan yang berpotensi untuk mendapatkan maklumat mengenai penerbangan dengan lebih lanjut serta menuntut pembahasan yang sepatutnya akibat daripada tindakan syarikat penerbangan ini yang tidak bertanggungjawab. Dan setelah membincangkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh para penumpang terjejas, para pekerja yang terkesan pula sudah pasti harus diberikan perhatian kerana pasti akan timbul berbagai isu yang tidak dapat dielakkan akibat perkara ini. Dan antara langkah yang dapat diambil untuk membantu mereka ini pula ialah pihak berkuasa perlu memantau dan memastikan bahawa syarikat penerbangan yang ditutup mematuhi undang-undang buruh dan hak pekerja. Perkara ini termasuklah membayar gaji tertunggak, faedah pekerja dan menguruskan penempatan kontrak dengan telus seperti yang dinyatakan dalam Intipati Utama Akta Kerja tahun 1955 pindaan 2022. Dan selain daripada itu, mereka ini juga boleh mempertimbangkan untuk berpindah ke sektor lain agar mempunyai pendapatan yang lain. Sebagai contohnya, apabila kita lihat pada masa kini, ramai para pramugari ataupun pramugara berpindah ke sektor dunia hiburan sebagai pelakon, penyanyi dan sebagainya. Dan ada juga yang mereka telah menjadi influencer dan mendapat sokongan daripada ramai pihak apabila mereka telah ditamatkan pekerjaan akibat daripada isu ini. Dan tambahan pula, buat pengetahuan semua, ada juga agensi dan organisasi yang menawarkan perkhidmatan bantuan pekerja yang terkena dampak penutupan syarikat, terutamanya syarikat penerbangan. Mereka ini boleh mencari bantuan daripada organisasi ini untuk mencari pekerjaan baru ataupun mendapatkan bantuan keuangan yang sepatutnya. Namun begitu, pada masa ini, sebenarnya imej dan identiti syarikat penerbangan My Airline seolah-olah tidak dapat diselamatkan lagi kerana timbul pula berita bahawa 500 orang kaki tangan syarikat tersebut telah membuat laporan polis berhubung isu tunggakan gaji mereka semenjak penamatan operasi syarikat tersebut. Dan berikutan daripada kejadian itu juga, hari ini pada 1 November 2023, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM telah mengumumkan bahawa pihaknya telah menggantung lesen penerbangan perkhidmatan udara ASL My Airline Sendirian Berhad berkuat kuasa serta-merta. Dan ringkasnya, penutupan syarikat penerbangan adalah satu proses yang kompleks dan perlu diuruskan dengan teliti untuk meminimalkan impak negatifnya kepada para pelanggan, pekerja dan ekonomi tempatan negara kita. Kerjasama antara pelbagai pihak termasuk kerajaan, pihak berkuasa industri dan syarikat penerbangan adalah penting untuk mengatasi kesan penutupan ini. Dan itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari pengurusacara. Terima kasih. Terima kasih Saudari Azmina atas perkongsian pendapat dan cadangan yang diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada barisan panel atas lontaran idea yang begitu utuh lagi berisi. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon akhiri bicara forum pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.